murid-murid, kita masuk bahagian 2, 4.2 gabungan. Okey, gabungan ada satu bahagian di video ini. So, cikgu nak tunjukkan kamu apakah perbezaan pilih, atur dan gabungan. Contoh cikgu ada ni. Okey, maksudnya kalau pilih atur bermaksud kita pilih tapi kita nak atur. Maksudnya mesti biru duduk sebelah, hijau mesti duduk sebelah contohnya. Ataupun saya nak susun dia berselang. Okey, kita pilih dan atur. Okey, jadi itu adalah yang pertama, pilih atur. Tapi gabungan ini, contohnya daripada 5 ni cikgu nak daripada 5 benda ni cikgu nak 2 je. Okey, cikgu ambil 2. Okey, ada tak cikgu susun? Tak kan? Cikgu nak pilih sahaja. Jadi, apabila pemilihan satu objek daripada satu set dibuat tanpa mengira susunan, pemilihan ini dikenali sebagai gabungan. Okey, gabungan. Contoh cikgu nak 2. 2 tu tak tahu. Mungkin dia. Okey, mungkin dia. Mungkin dia. Mungkin dia. Jadi kita tak tahu. Jadi kita nak tahu ada berapakah pilihan gabungan yang kita dapat. Macam tu Kita tak susun Susun adalah pilihan tu. Pilih sahaja tanpa susun adalah gabungan. Okey murid-murid, kita masuk contoh yang pertama. Okey, untuk gabungan kita punya formula NCR. Okey, NCR ni kalau kita nak bandingkan dengan formula P, NCR tu sebenarnya NPR per R factorial. NPR ni maksudnya N factorial, okey, sama dengan R N tolak R factorial. Okey, ni R factorial. Okey, jadi ini contohlah. Jadi kita fokuskan kepada formula C. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Pasukan silat Sekolah Menengah Kebangsaan Sehari Baru terdiri daripada 8 orang murid. Okey, 2 orang murid akan dipilih untuk menjadi wakil pasukan dalam satu persembahan silat. Tentukan bilangan cara tentukan bilangan cara memilih 2 orang murid tersebut. Jadi caranya beginilah. Okey, kita ada N kita 8, R kita 2. Okey, jadi kaedah yang pertama, kalau direct menggunakan rumus. Okey, kaedah rumus. Kita masukkan sahaja di mana 8C2. Okey, 8C2 ni tengok dekat sebelah kat bahagi ni C. Maksudnya 8 shift ni C2. Kita dapat 28. Okey. Itu contoh kita direct guna rumus. Okey, kalau tiba-tiba soalan tu kata tanpa menggunakan kalkulator, kita kena guna rumus ni lah. Okey, maksudnya contoh yang kedua. Okey, tanpa kalkulator. Okey, cikgu masukkan maksudnya 8C2 ni sama dengan 8 factorial bahagikan 2 factorial 8 tolak 2 factorial. Macam tu. Maksudnya 8 factorial 2 factorial 8 tolak 2 6 factorial. Maksudnya 8 darab 7 darab 6 factorial 2 darab 1 darab 6 factorial. Kat sini cikgu boleh mansuh tolak. Okey, dekat sini barulah kita boleh masukkan dalam kalkulator tu 8 darab 7 per 2. Jadi kat sini kita akan dapat 28. Okey, jadi hati-hati kalau tanpa menggunakan kalkulator, kita terus menggunakan rumus. Tiba-tiba soalan kata tanpa menggunakan kalkulator, terpaksa menggunakan petua pendaraban lah. Okey. Okey, dalam sebuah kelab, 3 orang ahli jawatankuasa perlu dipilih daripada 10 orang calon. Okey, cari bilangan cara pemilihan ahli jawatankuasa itu. Okey, kita ada 10 orang calon, jadi kita nak pilih 3 AJK. Okey, jadi ini kita punya N, ini kita punya R. Okey, bermaksud yang pertama, kaedah rumus direct. Okey, maksudnya 10C3. Masuk je 10C3. Kita akan dapat 120. Okey, ataupun cara yang tanpa menggunakan kalkulator. Tanpa kalkulator. Okey. Jangan lupa
10C3 sama dengan 10 faktorial 3 faktorial 10 tolak 3 faktorial. Macam tu. 10 faktorial 3 faktorial, sini 7 faktorial. 10 darab 9 darab 8 darab 7 faktorial. 3 darab 2 darab 1 darab 7 faktorial. Potong. Okey. Jadi kat sini kita akan dapat berapa ni? Okey, kat sini kita akan dapat 120. Sama je. Okey. Jadi terserah kat kamu nak guna yang mana. Okey, contoh yang ketiga, cari bilangan cara segitiga yang dapat dibentuk daripada bucu-bucu sebuah heksagon. Jangan lupa heksagon ni berapa ni? Heksagon kita ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak cantik cikgu. Okey, maksudnya setiap bucu ni, okey, kita nak berbentuk segitiga. Okey, ada berapa ni? Ada 6. Okey, segitiga ada berapa bucu? Segitiga ada 3 bucu. Mungkin sini, gabungan sini, sini, sini. Dapatlah segitiga. Contoh. Okey, jadi kita dapatlah wujudkan di mana ada 6. Kita nak pilih 3 sahaja. Jadi 6C3. Jadi kita akan dapat 20. Okey. Ataupun okey, ni yang pertama. Ataupun 6C3 sama dengan 6 faktorial bahagi 3 faktorial. Ni 6 tolak 3 faktorial. Okey, 3 faktorial, 3 faktorial. Jadi kita akan dapat 20. Jadi pilihlah yang mana satu, okey, step yang kamu suka. Okey, kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan dengan syarat tertentu. Okey, kita dah bagi satu teliti situasi di bawah. Seorang ketua kelas ingin membahagikan 10 rakan anda kepada 3 kumpulan dengan setiap kumpulan terdiri daripada 2 orang, 3 orang dan 5 orang. Cari bilangan cara pembahagian kumpulan itu. Okey, jadi ada 10 orang. N ada 10. Kita nak bagi kepada 3 kumpulan. Okey, kumpulan pertama kita nak 2 orang sahaja. Okey, ini kumpulan kedua kita nak 3 orang saja. Sini 2, 3 dan last kali 5 orang saja. Jadi hasil tambahnya 10. Okey, jadi kita nak berapakah bilangan cara? Okey, kita nak cari bilangan cara pembahagian kumpulan itu. Okey, kita selesaikan satu persatu. Kita pergi kumpulan pertama dulu. Okey, kumpulan pertama kita masih ada 10 orang. Okey, N kita masih ada 10 orang. Kita nak pilih 2. Okey, jadi terus direct 10C2. Okey, 10C2. Jadi kita akan dapat 45. Betul ke ni mesej cikgu cek? 10C2. Okey, 45. Okey, murid-murid kat sini dah ada 2 orang. Okey, korang berdua duduk sini senyap-senyap. Okey, sekarang tinggal berapa orang? Bila 2 orang dah duduk dalam kumpulan 1. Okey, jadi N tinggal 8 cikgu sebab 2 dah duduk sini. Okey, betul. Okey, jadi sekarang untuk kumpulan 2, cikgu nak pilih 3 orang je. Daripada 8 orang kamu ni. Contoh. Jadi 8C3. Okey, macam tu. 8C3. Jadi 8C3, 8C3 cikgu akan dapat 56. Okey, 56 cara pembahagian kumpulan. Okey, selesai. Kalau 2 orang dah duduk kat sini, kalau 3 orang dah duduk kat sini murid-murid, okey, dekat untuk kumpulan 3 ni tinggal berapa? Okey, cikgu kat sini tinggal 5 orang. Okey, 5 orang. Jadi cikgu nak pilih berapa orang untuk kumpulan 3 ni? 5. Okey, jadi 5C5. Macam tu murid-murid. Jadi 5C5. Jadi satu cara je. Kenapa satu cara je? Okey, korang dah tinggal 5 orang kan? Satu cara, korang 5 je lah duduk dalam ni. Macam tu, sebab tu lah ada satu cara je kan? Okey, macam tu. Jadi berapa bilangan cara? Dia, okey, kumpulan 1 dan kumpulan 2 dan kumpulan 3 serentak kan? Dan ingat bila dan kita menggunakan darab. Okey, maksudnya 45 darab 56 darab 1. Jadi kita akan dapat 2520 bilangan cara pembahagian kumpulan itu.
Okey murid-murid, contoh 4. Satu pasukan bola sepak terdiri daripada 17 orang pemain tempatan dan 3 orang pemain import. Okey, seorang jurulatih perlu memilih 11 orang pemain utama untuk bertanding dalam satu perlawanan dengan mengambil 2 orang pemain import. Okey, cari bilangan cara supaya 11 orang pemain utama boleh dipilih. Okey, jadi di sini okey, kita ada tempatan. Okey, dan kita ada import. Okey. Okey, jadi kita keluarkan dulu. Tempatan kita ada 17 orang. Import kita ada 3 orang. Okey. Tapi kita nak pilih 11 saja. Okey. Nak pilih. Okey, daripada pilih tu, okey, daripada 11 orang tu, okey, dalam 11 orang tu kita nak 2 orang pemain import. Jadi daripada sini kita nak pilih import 2 orang. Maksudnya kita nak 11 kan. Baki kat sini adalah tempatan. Bila 2 dah pilih import, maksudnya 11 tolak 2, jadi 9 orang tempatan yang perlu dipilih. Jadi tengok ada perbezaan tau. Okey, kita tengok, kita selesaikan tempatan. Tempatan ada 17 orang. Dari 17 kita pilih 9. Okey, macam tu. Okey, import pula, daripada 3 import kita hanya pilih 2 sahaja. Oh, macam tu. Okey, kita nak serentak sebelah ni sekalian. Maksudnya 9 orang dan 2 import menjadikan 11 orang kan. Jadi bila dan, okey, bila dan, maksudnya kita darablah. 17C9 darabkan dengan 3C2. Macam tu. Jadi siapa yang lupa macam mana nak masuk? Okey, 17C9. Okey, dapat 2, 4, 3, 1, 0. Darabkan dengan 3C2. Kita akan dapat 3. Okey. Jadi kita akan dapatlah 7293 kosong. Okey, macam tu ya. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang terakhir. Okey, contoh yang terakhir. Okey, Encik Samad perlu memilih 3 jenis motif batik daripada 4 motif organik dan 5 motif geometri. Cari bilangan cara memilih sekurang-kurangnya 1 motif organik dan 1 motif geometri. Okey, sebelum ni kita ungkaikan dulu. Kita ada apa? Kita ada organik. Okey, kita ada organik dan kita ada geometri. Okey, organik kita ada 4, geometrik kita ada 5. Ni semua. Tapi Encik Samad ni nak pilih 3 je. Okey. Nak pilih 3 saja. Pilih. Okey. Tapi masalahnya kita nak tahu bilangan cara memilih sekurang-kurangnya 1 motif organik dan 1 motif geometri. Okey, sekurang-kurangnya. Okey, sekurang-kurangnya bermaksud lebih besar atau sama. Okey. Macam mana kita nak ungkai sekurang-kurangnya? Okey, murid-murid, berarti macam ni. Kalau sekurang-kurangnya 1, okey, mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 4 sampai organik ya. Mungkin 5 sampai geometri. Geometri 5. Okey, tetapi sekurang-kurangnya 1. Okey, macam ni. Kita selesaikan dulu untuk organik. Okey. Okey, kalaulah kita pilih organik, cikgu pilih dulu macam mana? Okey, organik mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3 tak boleh sebab geometri pun dia nak sekurang-kurangnya 1. Macam tu. Geometri pun sama. Mungkin 1, mungkin 2. 3 tak boleh sebab kalau kamu letak 3 geometri, masalahnya sekarang Pak Samad nak juga organik sekurang-kurangnya 1. Macam tu. Kesimpulannya organik mungkin 1, mungkin 2, geometri mungkin 1, mungkin 2. Macam tu. Jadi di sini, okey, cikgu selesaikan ya untuk organik ya. Bila daripada 4 organik, cikgu pilih 1. Okey.
Okey, lepas tu daripada 4 organik, cikgu pilih 2. Okey, mungkin 1, mungkin 2. Okey. Dan geometri pun kita nak. Bila dan, jadi kita kena darab. Dan. Okey. Ini 1 atau 2 Ini atau. Okey. Dan okey, cikgu selesaikan geometri. Geometri ada 5. Kita pilih. Okey, kalau sini dah ada 1, kita pilih lagi berapa? Untuk geometri kita pilih 2. Okey, sebab hasil tambah dia 1 tambah 2 jadi 3 lah. Cukup lah. Okey. Jadi 5 pilih 2. Okey. Contohnya kalau organik kita dah pilih 2, maksudnya daripada geometri kita pilih lagi berapa? Kalau 2 dah pilih, maksudnya lagi 1. Okey, secara tidak langsung apabila kita lengkapkan formula ni, 2 dah masuk kat sini, 1 dah masuk kat sini. Macam tu. Jadi okey, jadi kita carilah 4C1 darab 5C2. 4C1 darab 5C2, kat sini cikgu dapat 60. Lepas tu 4C2 darab 5C1, cikgu dapat 30. Silap ni. Ni mesti ada cikgu salah silap. 4C1 darab 5C2. 40. Sorry. Okey, lepas tu 4C2. Okey, cikgu darabkan dengan 5C1. Apa? Okey. 30. Okey, so sekarang pertama atau kedua. Ingat, atau mesti tambah. Okey, bermaksud 40 tambah 30, kita akan dapat 70. Ada 70 bilangan cara untuk memilih motif batik yang Cik Samad pilih tu. Okey, itu saja. Okey, kita jumpa dengan dalam video cikgu untuk menyelesaikan soalan-soalan di dalam buku teks untuk topik pilih atau dan gabungan. Bye-bye.